Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada PJ kali ini ialah asas lompatan. Jadi minta murid-murid semua buka buku teks muka surat 39. Dalam tajuk ini, murid-murid akan mempelajari kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Dan fokus kita pada hari ini ialah lompat jauh. Asas lompat jauh yang betul ialah berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki serta mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Dan fokus kita ialah pada sudut lonjakan. Sudut terbaik. Chin An sedang berlatih untuk mencari sudut lompatan terbaik bagi mendapatkan jarak lompatan yang lebih jauh. Dia telah melakukan siri aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Jadi, asas lompat jauh ialah pertama sekali berlari. Bukan berjoging ya, berlari. Yang kedua, melompat dengan satu kaki dan yang ketiga, mendarat dengan dua kaki serentak. Lihat pada dialog cikgu. Kamu perlu berlari laju dan melonjak dengan daya yang besar. Bukan daya yang kecil. Kalau daya yang kecil, lonjakan tidak kuat. Lihat video ini. Nampak? Lonjakan yang kuat. Melonjak dengan daya yang besar dapat menghasilkan sudut yang lebih baik. Contoh di dalam buku teks anda. Dia melakukan lompatan dengan sudut 30 darjah. Dan hasilnya, lonjakan lebih tinggi dan lompatan anda lebih jauh. Seperti contoh dalam buku teks, mendapat 3 mata. Okay? Jika larian anda perlahan, sudut yang dihasilkan hanya 15 darjah dan jarak lompatan hanya dapat 2 mata. Seperti dalam buku teks anda tu. Okay? 15 darjah. Okay? Lompatan tidak tinggi, jadi lebih cepat anda akan mendarat. Berbanding dengan sudut yang lebih tinggi, anda berada di udara lebih lama, membuatkan anda lebih lambat untuk turun dan anda boleh menjauhkan lagi jarak lompatan. Okay? Tapi ingat, sekarang ini kita berada di rumah dan kita tidak bolehlah melakukan aktiviti ini di ruang tamu, di bilik atau di mana saja kerana tiada tempat yang sesuai. Mari kita pelajari lagi mengenai sudut dan jarak. Okey, lihat contoh ini. Lonjakannya perlahan, sudutnya rendah, jadi langkahannya hanya dekat sahaja. Okey, berbanding dengan daya yang lebih besar. Okey, sudut lebih tinggi dan langkahan dapat dibuat dengan lebih jauh. Okay, lutut tinggi membuatkan sudut lebih tinggi dan langkahan dapat dibuat dengan lebih jauh. Okay, kita lihat pula contoh lain. Nampak? Sudutnya tidak terlalu tinggi, lutut tidak diangkat tinggi, membuatkan sudut juga tidak tinggi, sudut rendah. Jadi jarak langkahan hanyalah dekat sahaja. Okey, berbanding dengan jika kita meninggikan lutut. Bila lutut tinggi, okey, bila lutut tinggi, jarak lebih, sudut lebih tinggi dan jarak langkahan lebih jauh. Ini adalah contoh sebab kita tidak boleh buat lompat jauh yang sebenar. Okey, lutut tinggi membuatkan sudut lebih tinggi. Bila sudut lebih tinggi, jarak lompatan lebih jauh. Kita tidak dapat buat lompat jauh yang sebenar. Jadi cikgu akan tunjuk contoh lompat broad jump, lompat dua kaki. Okey, ini jika sudut, lihat kayu tu adalah sudut. Sudutnya kecil. Jadi jarak lompatan hanya dekat sahaja. Okey. Sudut kecil. Ini sudut yang lebih tinggi. Lutut lebih tinggi. Okey. Sudut lebih tinggi, lonjakan dapat dibuat dengan lebih jauh. Kerana lebih tinggi, lebih lama berada di udara, lonjakan yang besar membuatkan lompatan lebih jauh. Okey, yang ini awak boleh buat di rumah, awak boleh cuba. Okey, tinggikan lutut tapi dengan daya yang besar, bawa badan awak ke hadapan akan membuatkan lompatan awak lebih jauh. Mari kita saksikan acara lompat jauh yang sebenar. Okey, berlari dengan laju, lonjak dengan satu kaki dengan daya yang besar, membuatkan lompatan lebih tinggi dan lebih jauh dan mendarat dengan dua kaki. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.